الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua, dan Allah menjadikan majlis kita ini sebagai taman daripada taman-taman syurga yang tidak akan sengsara siapa yang bersama dengannya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah taala pertemuan kita dalam pada kali ini adalah pada menyambung beberapa hadis yang terkait di dalam kitab Riyadhu As-Salihin yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nawawi daripada kitab-kitab hadis yang banyak, lalu beliau himpunkan menurut tajuk sifat orang yang saleh menerusi pengamatan beliau. Dan insya-Allah hadis kita pada pagi ini adalah di dalam babul muraqabah, iaitu bab pada membicarakan tentang merasai pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bab ini. Yang ketiga hadis apa je? Cuba tengok bawah. Yang ketiga hadis apa? Lagi satu. Oh, ini je, dua je. Ada satu lagi. Cuba tengok. Okey, kita ambil hadis yang pertama. Yang kedua tu je. Tengok yang kedua. Tak. Okey, betul. Okey, baik. Nampak tak Haji Mahfuz? Ketok apa ketok? Ya. Baik, hadirin semua, hadis babul muraqabah. Bab pada membicarakan tentang rasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penglihatannya serta ilmunya kepada seseorang. Bab taubat, bab muraqabah. Okey. Hadirin yang saya kasih sekalian, Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW, kita tengok hadis yang ketiga daripada susunan kitab. Hadis ini berada pada kedudukan yang ketiga. Hadisnya berbunyi, siapa yang nampak kat layar tu cuba nampak-nampakkan dah. Tak nampak pun tak apa, dengar je. Al-Thalithu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas, semoga Allah meredai keduanya, iaitu Abdullah dan ayahnya Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Katanya, kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Kata Ibnu Abbas, satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi kat depan, Ibnu Abbas dekat belakang. Mungkin belakang ini atas tunggangan, mungkin bukan atas tunggangan, jalan kaki. Maknanya Ibnu Abbas di belakang, Nabi di depan. Dan itu adalah etika dan adab berjalan. Maksudnya apa? Orang yang lebih mulia biar jalan di depan, atau orang yang lebih tua biar dia di depan, melainkan kerana uzur tertentu atau hajat tertentu. Tetapi secara umumnya, kalau kita berjalan, ayah atau ibu kita biar dia terkedepan sedikit daripada kita. Kalau berjalan dengan guru kita, bila guru berada di depan, kita berada di belakang. Ini etika dan adab dalam berjalan yang kita dapat lihat pada hadis ini. Kata Ibnu Abbas, satu masa aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Katanya apa? Faqala, Nabi pun berkata kepadaku. Waktu tu dia masih kecil. Siapa masih kecil? Ibnu Abbas. Katanya, ya gulamu, wahai anak, wahai kanak-kanak. Maknanya Nabi kata kepada Abbas, wahai budak. Bahasa kita wahai budak lah tuan-tuan. Ghulam ni budak lagi. Wahai budak, kata Nabi kepada Ibnu Abbas. Tuan-tuan tengok, Nabi ini ketika mana ada peluang untuk bagi ilmu atau nasihat, Nabi akan ambil peluang itu. Antaranya ketika bersedang berjalan bersama Ibnu Abbas, Nabi tengok ada ruang budak ini boleh ditarbiah, boleh dinasihati, boleh diajarkan. Lalu Nabi terus ajarkan kepada dia. Ini maknanya apa tuan-tuan? Nabi adalah seorang guru yang baik, murabbi yang sangat-sangat teliti dan tekun. Apa sahaja peluang untuk membina diri seorang manusia akan diambil peluang oleh Nabi SAW, tanpa Nabi akan biarkan masa itu berlalu. Kerana masa ataupun keadaan itu bagi Nabi SAW adalah sesuatu yang amat-amat berharga dan penting. Apatah lagi Ibnu Abbas masih budak. Maksudnya apa? Ianya sangat-sangat penting untuk dibina jati dirinya. Tuan-tuan tengok, Ibnu Abbas masih kecil, tapi apa nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas? Katanya, ya gulami, inni u'allimuka kalimatin. Wahai budak, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa perkataan penting. Maknanya perkataan ini sangat penting. Peganglah, amatilah, cermatilah. Tuan-tuan boleh jadikan ini status Facebook pun tak apa. Tulis terjemahannya, jadikan status WhatsApp. Kalau makcik-makcik yang ada Instagram, tulis dekat status Instagram masing-masing pun tak apa. Baik hadirin semua, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, wahai budak, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa perkataan penting. Apa perkataan itu? Kata Nabi, ihfazillaha yahfazka. Kamu jagalah segala perintah Allah, Allah akan jaga kamu nanti. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kan? Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Maksudnya kalau kita jaga betul-betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka Allah akan jaga kita pada waktunya yang memang kita memerlukan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Kamu jagalah Allah, kamu peliharalah ia, peliharalah segala perintahnya. Kamu akan mendapati Allah itu selalu berada di hadapanmu. Di hadapan ini tuan-tuan maknanya apa? Selalu berada di sampingmu, mengawasimu, menjagaimu. Tuan-tuan tengok, Nabi katakan kepada Abbas, dia budak kecil lagi. Pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Maksudnya apa? Dia sentiasa kamu akan dapati mendampingimu, bersama denganmu. Hati kamu akan rasa kamu ada Allah. Faham tak? Ini makam ataupun kedudukan hati yang Ibnu Abbas
diajarkan oleh Nabi, kamu jaga betul-betul, kamu akan dapati Allah ada dengan kamu. Ini yang kita nak kena dapatkan tuan-tuan, iaitu apa? Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita jaga Allah, kita rasa Allah sentiasa mendampingi kita, berada dengan kita, tapi bukan secara fizikal atau secara jirim ataupun jisim. Maha suci Allah daripada sifat itu. Tetapi kita tak tahu nak describe macam mana, tapi kita memang rasa Allah ada dengan kita. Saat kita nak meminta, Allah akan tunaikan permintaan kita. Katanya apa lagi? Idza sa'alta fas'alillah. Nabi ajarkan akidah yang sejahtera kepada Ibnu Abbas. Nabi kata kepada Ibnu Abbas, kalau kamu nak meminta apa-apa, mintalah kepada Allah. Nak minta apa-apa, minta kepada Allah. Yang usahakan kamu. Tetapi kamu nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit nak minta sembuh, nak minta berjaya, nak minta dimudahkan urusan, nak minta zuriat, nak minta apa? Minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak mohon apa jua pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Bukanlah hadis ini menafikan kita untuk boleh minta pertolongan kepada orang. Maksud minta tolong di sini apa tuan-tuan? Hatinya menggantungkan pertolongan itu datangnya daripada Allah. Walaupun asbabnya itu datang daripada manusia. Faham tuan? Tuan-tuan perlukan sesuatu untuk dapat dan capai daripada apa jua hajat tuan-tuan. Baik, tuan-tuan minta kepada Allah, ya Allah, aku nak buat ini, permudahkanlah ya Allah. Tuan-tuan pun jumpa orang, Haji, saya nak minta tolong ni, boleh tak ajarkan saya macam mana sekian dan sekian dan sekian dan sekian. Maka dia pun ajarkan tuan-tuan. Itulah asbab yang Allah lorongkan orang ada untuk menyampaikan kepada hajat ataupun pertolongannya. Oleh itu tuan-tuan, hadis ini mengajarkan kepada Ibnu Abbas akan asas akidah. Kalau nak meminta, minta dulu kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan mudahkan nanti kepada kita insya-Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak meminta, minta pertolongan dengan Allah. Itu yang kita baca dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sahaja ya Allah kami mohon pertolongan. Ini menafikan segala minta pertolongan macam yang diminta oleh kaum musyrikin. Tuan-tuan, kaum musyrikin kalau dia nakkan kesembuhan, dia minta kepada berhala. Inilah perbezaannya. Bukan makna kalau kita minta ubat kepada doktor menafikan hadis, tak sekali-kali. Tetapi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan tolong kepada aku, berikan kepadanya sekian dan sekian, sembuh apa dan apa. Kemudian ikhtiar kita lakukan itu. Pergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan hanya mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wa idza sta'anta, kalau kamu nak meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan dengan Allah. Wa'lam ni tuan-tuan, tadi kalau tuan-tuan tengok ayat yang pertama apa dia? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, kamu dapati Allah dekat dengan kamu. Allah dampingi kamu, depan kamu. Kemudian yang ketiga, kalau kamu nak minta kepada Allah. Nak minta tolong kepada Allah. 4 benda. Ini perintah Nabi dan ini adalah asas keyakinan. Maknanya apa? Jadikan itu keyakinan kamu. Nak minta dengan Allah. Nak minta tolong dengan Allah. Okey, jaga perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Pergilah mana pun. Kamu susah, minta kepada Allah, Allah akan datangkan pertolongannya. Tuan-tuan, ini akidah. Tapi sampai kepada yang seterusnya, Nabi sebut wa'lam. Yang tu kena buat, tetapi yang ni wa'lam. Wa'lam maknanya apa? Ketahuilah. Maknanya apa? Jadikan ini ada dalam pengetahuan kamu. Maknanya kamu ada satu pengetahuan yang kamu simpan dalam diri kamu. Tapi yang tadi, ubah diri kamu bertindak dengan ihfazillah yahfazka. Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh bezakan di antara perintah dan Nabi ajarkan ilmu untuk disimpan dan difahami. Part yang kedua ini, part Nabi nak bagi faham Ibnu Abbas, tolong faham cara macam ni. Apa dia? Annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa
Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, maknanya jadikan ada dalam pengetahuan kamu, dalam ilmu kamu. Maknanya otak kamu ni faham. Faham apa? Sesungguhnya seluruh umat manusia, kalau mereka berhimpun untuk memberikan kebaikan atau manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka, semua tidak akan mampu memberikan apa jua manfaat. Ini cuma kena ada dalam kepala aja. Kena tahu je. Yang 4 tadi kena dilaksanakan, diusahakan. Kamu tahu, tolong simpan dalam kepala kamu, fahamkan betul-betul. Seluruh umat manusia, kalau dia nak berikan manfaat kepada kamu, mereka semua tak akan mampu memberikan manfaat, melainkan dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala catatkan dan tetapkan kepada kamu. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Orang ini tak pandai. Maknanya, tak pandai lah. Tak pandai. Seluruh manusia cuba ikhtiar nak bagi dia pandai. Semuanya tidak akan dapat kalau ketetapan Allah ke atas dirinya itu adalah begitu. Faham tuan-tuan? Tetapi orang itu tak tahu apa ketetapan Allah. Cuma dia nak kena faham. Sebab tu je, ini bukan tindakan, ini kefahaman dalam kepala untuk meyakini bahawa yang boleh menjadikan aku mendapat apa jua manfaat adalah apa yang ada di sisi Allah daripada ketetapan. Itu maksudnya. Maknanya kamu kena faham seluruh manusia, kalau dia nak buat sesuatu manfaat kepada kamu, nak sembuhkan kamu, nak pandaikan kamu, nak jadikan kamu apa dan apa, semuanya tak akan boleh melainkan dengan ketetapan daripada Allah dahulu, baru dia akan berlaku. Okay? Illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nabi kata apa lagi? Wa ini jitama'u, kalau semua manusia itu berhimpun ala an yadurruka, cuba untuk mudaratkan kamu. Mudaratkan kamu maknanya apa? Sakiti kamu, bunuh kamu, matikan kamu, jadikan kamu bodoh, jadikan kamu apa dan apa dan apa. Mereka usahakan itu. Lam yadurruka, sekali-kali mudarat itu takkan sampai kepada kamu. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan dengan sesuatu yang memang telah dicatatkan Allah ke atas kamu. Rufi'atil aqlam. Rufi'atil aqlam. Tuan-tuan, aqlam ni jamak kepada pen. Aqlam jamak kepada pen. Pen, qalamun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Satu pen, satu qalamun. Dua pen, qalamani. Banyak pen, aqlam. Hadis ni kata apa? Telah diangkat pen. Maksudnya apa? Hah? Telah diangkat pen maknanya apa? Tuan-tuan, di alam yang kita tak tahu, iaitu alam yang melepasi alam langit. Bukan atas langit ni, lepas alam langit. Ketika Nabi SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah mi'raj dah, di-mi'rajkan oleh Allah Taala, Nabi mendengar pen bergerak. Itu apa? Itulah qalam yang mencatat pada lauh al-mahfuz. Haji Mahfuz, ingat. Muka macam tak sarapan je. Tuan-tuan, lauhul mahfuz, tuan-tuan, ada catatan. Lauh ni Allahu alam, itu si Allah catat, mencatat. Nabi kata rufi'atil aqlam, catatan-catatan itu telah pun diangkat. Maksudnya apa? Siap semua tercatat. Faham? Di lauh mahfuz dah siap catat dah. Habis. Wajaffatis suhuf, dan telah kering dakwat pada catatan itu. Maksudnya apa? Maknanya dah siap catat. Itulah ceritanya. Maknanya apa? Di sisi Allah, perjalanan hidup dunia, alam, manusia, semuanya sudah berada di dalam ilmunya dan semuanya tercatat di sisi ilmunya. Satu je tuan-tuan, ini bukan tindakan. Saya sebut di awal tadi. Ini adalah pengetahuan ilmu. Yang kena bertindak yang di depan. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan tak faham dengan baik hadis ini, tuan-tuan nampak ada kontradik. Apa kontranya? Kenapa suruh minta pada Allah sedangkan sudah tercatat? Betul tak? Betul tak? Dekat hadis di awal sebut kalau kamu nak minta pada Allah.
Kalau kamu nak minta tolong pada Allah. Di bawah tersebut, hujung tersebut telah terangkatnya pena dan telah keringnya dakwat. Okey? Hadirin semua, di sini mesti difahami dengan cermat bahawa tidak ada kontradik di antara yang pertama yang kedua. Yang pertama adalah peranan kamu. Yang kedua itu adalah di dalam ilmu Allah. Kamu tak tahu apa yang dalam ilmu Allah. Kamu pun tak tahu apa yang dicatat di Lauh Mahfuz. Tak tahu. Umur kita, usia kita, ajal maut kita, kita tak tahu catatannya apa. Rezeki kita, anak-anak kita, tak tahu catatannya apa. Tetapi yang kita disuruh sebagai manusia, dalam keadaan tak tahu catatan dalam ilmu itu, dalam Lauh Mahfuz itu, maka kita disuruh minta kepada Allah. Faham tuan-tuan? Faham tak? Kita disuruh minta pertolongan kepada Allah. Artinya, minta dan doa itu memberikan manfaat dalam hidup kita. Yang kita tak tahu apakah catatan itu dalam hidup kita. Tuan-tuan faham? Boleh faham? Satu tu peranan kita dalam ilmu terbatas kita, kena buat ini. Tetapi satu sudut kamu kena faham, fahamnya je, dalam kepala je. Tuan-tuan. Dalam kepala dan keyakinan, sesuatu itu sudah berada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh faham? Ini akan menjadikan apa? Diri kita berada di antara jiwa yang tidak sentiasa dalam keadaan yang apa istilahnya, dalam keadaan yang tidak gundah gulana ataupun tidak redha. Maksudnya apa? Kita nak buat sesuatu, kita minta, ya Allah, aku nak belajar ini, berikan kejayaan kepada belajar ni. Ya Allah, aku nak musafir ni, berikan keselamatan kepada ni. Itu kan minta. Kan? Okey. Perjalanan kita itu yang ke depan mudar atau tidak, selamat atau tidak, sampai atau tidak, sudah Allah ketahui. Okey, Allah dah ketahui dah. Cuma kita yang tak tahu. Maka peranan kita adalah meminta. Boleh faham? Peranan kita adalah meminta. Dan kemungkinan permintaan itu juga dicatat oleh Allah dan dia kabulkan perjalanan kita selamat. Jadi poinnya satu je, kita tak tahu apa catatan Allah ke atas diri kita. Maka sebagai hamba, kita disuruh oleh Islam untuk minta setiap kali nak buat sesuatu. Andai sesuatu berlaku, kita pun telah mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Tuan-tuan, ini yang diajarkan oleh Nabi. Kalau sesuatu berlaku yang kita tengok itu sudah melepasinya, kita pun sebut qaddarallahu ma syaa fa'al. Telah mentakdirkan Allah dan apa yang dia nak pasti terlaksana. Yang dia nak pasti terlaksana. Itu diajarkan kepada kita. Supaya apa? Kita dapat didik diri kita untuk menerima segala takdir. Sebelum perkara berlaku, kita diminta kepada Allah. Ya Allah, jadikan ini begini. Jadikan anak berjaya. Jadikan musafir kami selamat. Jadikan projek yang dirancang ini berjaya. Itu permintaan kita. Tetapi bila berlaku sesuatu yang bukan semua kita nak akan berlaku, kita pun sebut qaddarallah ma syaa fa'al. Apa yang dicatatkan Allah, ditakdirkan Allah, dia nak dan itu yang berlaku. Boleh tuan-tuan? Ini akan menjadikan hamba itu redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala setelah dia meminta kepada Allah. Bahkan ulama mengatakan yang kita nak minta itu pun sebenarnya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, perlu tak meminta? Jawapannya perlu. Kata ulama ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya doa itu memberikan manfaat di dalam hidup manusia. Doa ada manfaat dalam hidup manusia. Doa ada manfaat dalam hidup manusia. Baik, yang berubah apa dengan doa? Yang berubah adalah pada tugasan malaikat dalam melakukan permintaan tadi. Kita minta dan kita dengan doa tadi ianya adalah apa namanya istilahnya, ialah terubah dalam ilmu malaikat, bukan dalam ilmu Allah. Dan ilmu Allah satu sahaja perjalanannya. Hadirin yang saya kasih sekalian, kita tidak boleh berhujah dengan apa yang ada di sisi Allah. Cuma kita boleh meredai apa yang di sisi Allah. Tapi yang kita tak tahu, kita minta kepada Allah segala keselamatan dan kebaikan. Sebab itu hadirin semua, saya dan kita semua tak tahu hujung kita ni apa, mati kita bagaimana, penutup kita apa. Tetapi sekarang kita boleh buat apa? Kita boleh buat minta, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Itu kita boleh minta. Tuan-tuan, hakikat mati je bagaimana? Allahu a'lam. Tetapi manusia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok hadis yang kedua. Hadis ni dia punya poin dalam tajuk ni apa dia?
Poin dalam tajuk tu, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa ada dengan kamu. Okey, sentiasa ada dengan kamu. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang keempat bawah dia. Bawah hadis ini. Hadis yang keempat. Tak apa, yang tu kita sama. Okey. Yang di atas sekali. Okey. An Abi Hurairah an Anas. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Daripada Anas. Anas di sini Anas apa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dikatakan hidup selepas Nabi wafat 90 tahun. Faham tak? Maknanya Nabi wafat, dia hidup lagi 90 tahun. Sebab dia masa Nabi hidup dia kecil. Dia khadam Nabi. Okey, dia khadam Nabi. Jadi selepas Nabi wafat, dia hidup. Kalau tak silap saya, dia dapat hidup menjadi khadam dengan Nabi 10 tahun. Umurnya sekitar itu 20 tahun. 20 tahun hidup dengan Nabi. Maknanya dia, Nabi wafat tu umur dia sekitar 20 tahun ke 21 tahun. Nabi wafat, dia hidup lagi 90 tahun. Maknanya umurnya 110 tahun. Lebih kurang lah tuan-tuan. Lebih kurang. Mungkin tak tepat, tapi lebih kurang. 110 tahun. Ibn Abbas. Haji Mahfuz umur apa sih? 70. InsyaAllah ada lagi 30 ke 40 tahun insyaAllah. Kalau ikut umur Anas bin Malik lah. Kalau ikut. Ya, kalau ikut. Tak sanggup. Biar cepat bertemu Allah Ta'ala. Ya. Itu namanya dia rindu nak bertemu dengan Allah. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang rindu nak bertemu dengan Allah, Allah juga rindu nak bertemu dengan dia. Tapi siapa yang tak rasa nak bertemu Allah, dia kata, nanti dulu. Alah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala pun tak rindu nak bertemu dengan dia. Tuan-tuan. Jadi dia ada masa dia sudah nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak tinggalkanlah alam yang penuh dengan kesesakan ini. Sesak tuan-tuan. Sesak tuan-tuan. Alam ni sesak sangat tuan-tuan. Buka Facebook pun sesak. Buka WhatsApp pun sesak nafas. Buka Instagram lagi sesak nafas. Okay, baca berita pun sesak nafas juga. Jadi tuan-tuan, dia kata, biarlah saya tinggalkan alam ini.